Baik, terima kasih Mac dan juga Nawah di sebelah sana untuk memberi laluan kepada Pastikan Sahih dalam Selamat Pagi Malaysia untuk kita memberi satu penerangan kepada anda berkaitan dengan berita palsu yang kini menular dengan pantasnya tak kala kita sedang memberi perhatian kepada COVID-19 khususnya. Dan sebenarnya .my dalam laman webnya sudah pun membuat satu pautan khas berkaitan dengan COVID-19. Dan kalau anda pergi ke pautan itu, senarai berita palsu telah disenaraikan dengan begitu cantik dan tersusun supaya anda tidak tertipu dengan maklumat-maklumat yang tidak sahih yang disebarkan oleh ramai pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan dengan itu juga, pasukan respon pantas daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, sudah pun memaklumkan berita palsu yang dikongsikan oleh ramai pihak. Dan kita mulakan dulu dengan penafian pertama yang dikeluarkan oleh pasukan respon pantas KKMM, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman menafikan dakwaan melalui dua rakaman nota suara yang memaklumkan penutupan semua premis pasaraya, kedai runcit dan kedai makan. Baik, ini adalah makluman yang disahkan oleh JSJ Bukit Aman bahawa kenyataan yang ditularkan ini adalah tidak benar. Dan seterusnya, Majlis Daerah Pasir Mas MPDM menafikan dakwaan pihaknya pernah mengeluarkan sebarang arahan penutupan Pasar Awam Pasar Tasik Raja Kelantan bermula 1 April lalu bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Dan ini juga telah dinafikan oleh Majlis Daerah Pasir Mas. Dan seterusnya, masih lagi berkaitan dengan pasaraya, iaitu Pasaraya Fali, Kota Samarahan, Sarawak juga menafikan bahawa seorang daripada pekerja ataupun staf di pasaraya berkenaan telah dijangkiti wabak COVID-19. Juga telah dinafikan. Jadi mereka yang sudah pun pergi ke pasaraya yang dinyatakan ini, Pasaraya Fali, anda tidak perlu risau, tak perlu guatik kerana tidak ada staf daripada pasaraya berkenaan telah dijangkiti wabak COVID-19. Dan kalau saya boleh ulang siar semula laporan ini untuk kami kongsikan sekali lagi berkaitan dengan berita palsu. Yang pertama adalah Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razli Jidin menafikan dakwaan bahawa pihaknya atau pihak daripada Kementerian Pendidikan sendiri menjalankan kaji selidik dalam talian yang bertajuk Jom Bantu Dr. Razli Jidin membuat keputusan bagi tujuan penyambungan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ini tidak ada, dinafikan. Kita akan hanya tahu penyambungan ataupun tempoh PKP ini dilanjutkan dalam tempoh 72 jam daripada sekarang, iaitu pada 10 April yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan. Sama ada kita disambung ataupun tidak, sama-sama kita tunggu. Dalam tempoh ini, tinggal beberapa hari saja lagi, eloklah kita duduk rumah supaya kita dapat memutuskan rantaian secara menyeluruh dan sepenuhnya. Dan seterusnya, Ketua Polis Daerah Jasin Melaka pula menafikan dakwaan bahawa kerajaan negeri mengisytiharkan ataupun melaksanakan lockdown atau sekatan pergerakan keluar masuk di daerah Jasin ekoran penutupan jalan. Sebenarnya penutupan jalan adalah dibuat kerana di daerah itu banyak jalan tikus yang digunakan untuk rakyat ataupun penduduk situ melepasi jalan yang telah dilakukan sekatan. Sebab itu kita ada membuat satu sekatan jalan raya supaya anda tidak boleh keluar sewenang-wenangnya dan bukannya lockdown seperti yang diutarakan oleh ramai pihak. Dan ini adalah perinciannya, gambar yang mula ditularkan oleh ramai pihak khususnya masyarakat di Jasin sendiri. Ini adalah gambar yang dikongsikan berkenaan dengan jalan yang ditutup, dihalang dan sebagainya sehingga wujud dakwaan bahawa daerah Jasin kini di bawah lockdown dan sebagainya. Dan menurut Ketua Polis Daerah Jasin, DSP Mispani bin Hamdan berkata, tindakan itu adalah merupakan sekatan jalan raya kerana terdapat banyak laluan tikus dan juga Jasin dikategorikan sebagai status jingga kerana penyumbang tertinggi kes COVID-19 di dalam negeri Melaka sendiri. Justru itu, pihak polis atau pihak berkuasa di daerah Jasin sebenarnya sudah pun melakukan sekatan yang sehabis baik supaya anda tidak keluar dan juga mengurangkan jangkitan. Ini adalah sebenarnya usaha yang dilakukan oleh pihak polis, pihak ATM sebenarnya untuk menyekat anda. Bukan untuk mengurung anda sesuka hati, tapi sebenarnya adalah untuk menyelamatkan kita semua daripada terus dijangkiti wabak dan terus menjadi menjadi lebih teruk dan sebagainya. Baik. Dan seterusnya, ini juga berlaku di Bentong, Pahang berkenaan dengan tahanan yang telah pun meninggal dunia di lokap IPD Bentong. Dan hasil siasatan yang dilakukan oleh pihak Hospital Bentong, tahanan yang meninggal dunia di IPD Bentong adalah negatif COVID-19. Yang seperti didakwakan bahawa tahanan ini meninggal dunia di lokap disebabkan oleh COVID-19 kerana tahanan ini adalah berlaku sesak nafas sebelum meninggal dunia. Dan hasil siasatan bahawa negatif COVID-19 membolehkan pihak hospital menjalankan bedah siasat untuk mencari punca sebenar
kenapakah berlaku kematian oleh tahanan ini. Jadi tidak ada kaitan bahawa tahanan ini disahkan positif COVID-19. Jadi ia jelas negatif dan kita doakan yang baik-baik saja untuk penghuni penjara supaya dapat menjalani perintah di penjara itu dengan lebih baik dan tidak diganggu ataupun dijangkiti oleh wabak COVID-19 itu sendiri. Dan ini turut menarik perhatian kita di barisan media. Kenapa tidak? Kenapa dakwaan kononnya golongan gelandangan di ibu negara dibiar atau terbiar ketika tempoh PKP adalah tidak benar. Banyak pihak yang mengatakan bahawa gelandangan di Kuala Lumpur khususnya dibiarkan, tidak dijaga kebajikan, sedangkan mereka ini dijaga dengan baik, dijaga dengan rapi, ditempatkan satu tempat yang khas supaya mereka ini tidak terdedah kepada jangkitan COVID-19 secara lebih meluas dan sebagainya, kerana mereka ini duduk secara berkelompok. Kalau anda dapat lihat di sini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan sekeras-kerasnya bahawa dakwaan golongan gelandangan ini dibiarkan tanpa pengawasan oleh pihak berkuasa adalah tidak benar. Kenapa? Ingin saya jelaskan, alang-alang saya dah cerita pasal gelandangan. Ingin saya terus ke Twitter rasmi Tan Sri Anwar Haji Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Apa yang dikongsikan di sini adalah sama sekali tidak sama dengan dinyatakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kalau kita ingin lihat kepada ciapan yang dikongsikan oleh Tan Sri Anwar Haji Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, kita baca di sini, hari ini kita edarkan selimut untuk semua gelandangan. Sekarang mereka lebih selesa untuk tidur. Dan sama sekali meleset dengan dakwaan ramai pihak bahawa tidak dijaga dan sebagainya. Malah menteri sendiri turun untuk memberi selimut untuk menjaga golongan gelandangan ini. Dan ini yang lebih menarik dan juga mengembirakan kita sebagai netizen ataupun rakyat Malaysia, di mana golongan gelandangan ini diberi khidmat gunting rambut secara percuma dan mereka kelihatan lebih kemas, lebih teratur dan lebih selamat daripada sebarang jangkitan wabak COVID-19. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Wilayah Persekutuan dalam usaha ini menjaga golongan gelandangan. Mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak cakna dengan keadaan sekeliling, maka kita yang bertanggungjawab untuk memastikan mereka sentiasa berada dalam keadaan selamat. Baik. Seterusnya, berkenaan dengan pembelian dalam talian dan misalnya berkaitan dengan Pos Malaysia ini adalah berkenaan penutupan sementara pos laju bagi negeri Selangor bukan daripada Pos Malaysia. Baik, dakwaan ini sudah pun mula menular, khususnya memberi kerisauan kepada mereka yang sudah pun membuat pembelian dalam talian kerana risau barang yang dibeli tidak dihantar kepada rumah mereka dan sebagainya. Dan ini adalah palsu dan notis berkenaan penutupan sementara di Selangor adalah palsu. Dan penerangan di sini anda boleh lihat, Pos Malaysia Berhad menyatakan bahawa bukan maklumat daripada pejabat pos dan anda boleh mendapatkan senarai yang telah dikemas kini boleh didapati di pautan berikut newsupdate.post.com.my. Ini adalah laman web rasmi yang anda boleh semak sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat berkenaan dengan poskod anda, sama ada Pos Malaysia hantar ataupun tidak. Sebenarnya, kalau anda membuat pembelian dalam talian, seller ataupun penjual akan memberi satu notifikasi berkaitan bahawa untuk makluman poskod anda boleh dihantar dalam tempoh PKP. Jadi anda tidak perlu risau dengan maklumat-maklumat palsu yang telah ditularkan. Jangan panik, pastikan sumber yang anda terima itu adalah benar. Baik, seterusnya, ini juga berlaku berkenaan dengan dakwaan ramai pihak bahawa cawangan BSN bersesak dan tidak mematuhi jarak sosial ataupun social distancing adalah tidak benar, dan ini adalah gambar yang ditularkan dan kita melihat kepada penerangan daripada Bank Simpanan Nasional BSN ingin maklumkan bahawa gambar yang dikongsikan berikut tentang keadaan di cawangan-cawangan BSN adalah tidak benar. Baik, para pelanggan juga disarankan untuk menyemak status BPN melalui laman web LHDN di pautan berikut bpn.hasil.gov.my. Jadi tidak perlu bersesak dan turut dimaklumkan bahawa perkhidmatan bank yang menggunakan Maps, anda tidak dikenakan charge RM1 lagi dalam tempoh PKP ini, jadi anda tidak perlu bersesak dalam satu-satu bank tertentu saja kerana ketika ini tiada charge yang dikenakan kepada anda. Jika katakan anda mempunyai akaun Maybank, anda keluarkan di akaun Maps, tidak ada masalah kerana charge itu telah pun dimansuhkan sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa.
Dan seterusnya, sebelum kita berehat seketika, kerajaan hanya tanggung 150 sehari bagi 45 hotel yang dikategorikan dan juga diwartakan sebagai pusat kuarantin. Dan ini tular di Twitter 2 hari lalu berkaitan dengan satu pautan dan juga satu ciapan yang dikongsikan oleh seorang warga Maya ini berkenaan dengan mereka ditempatkan di hotel 5 bintang dan dikatakan bahawa beliau ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Namun disangkal oleh pihak kerajaan iaitu Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata setakat ini 45 hotel yang digazetkan atau diwartakan sebagai pusat kuarantin, kerajaan hanya bayar 150 sehari dan selebihnya ditanggung oleh mereka yang dikuarantinkan di hotel berkenaan. Jadi dakwaan ini adalah tidak berasas dan anda tolong berhati-hati sebelum membacanya dan tolong pastikan ia sahih sebelum anda ulang kicau ataupun retweet kepada pihak yang lain. Baik, banyak lagi laporan kita akan kongsikan. Selepas ini kita berehat dulu seketika. Kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Baik, sebenarnya .my tak pasti jangan kongsi, tak benar jangan sebar. Inilah dia laman web yang saya maksudkan kepada anda dan di sini ada pautan jelas di sini kalau anda dapat lihat di kaca TV anda. Ini dia pautan coronavirus COVID-19 di mana di sinilah anda dapat menyimak segala berita palsu yang telah ditularkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, ini berita yang ingin kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan transaksi direct debit merupakan transaksi sah pelanggan CIMB. Baik, baru-baru ini tak kala kita sedang berada di rumah dalam tempoh PKP, ia berlaku pada hari Sabtu lalu di mana mereka melihat bahawa berlaku pengurangan dalam akaun bank mereka dan juga menjadi trending di Twitter berkenaan dengan isu ini, berkenaan dengan direct debit ini, dan CIMB dalam kenyataannya mengatakan bahawa ini adalah yang sah dan juga legitimate ataupun benar bahawa ini adalah disebabkan oleh pelanggan sendiri dan juga merupakan transaksi yang sah yang dijalankan oleh pihak bank sendiri. Dan menurut CIMB Malaysia, kalau saya boleh baca di sini, pihak mereka ingin memberi jaminan kepada pelanggan yang terbabit bahawa transaksi direct debit yang telah berlaku merupakan transaksi kad debit yang sah yang telah dibuat oleh pelanggan. Baik, ini adalah benar, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan sekiranya anda masih lagi ragu-ragu, anda boleh menghubungi pihak CIMB untuk mendapatkan maklumat yang lanjut. Dan juga berkaitan dengan bank, kita ingin kongsikan kepada anda, Bank Negara Malaysia ini tular juga apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa akan ada bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Pihak tidak bertanggungjawab juga telah menggunakan nama Bank Negara Malaysia ataupun Central Bank of Malaysia ini, Badan Perbankan Malaysia, menggunakan laman web palsu untuk mendapatkan maklumat peribadi anda. Baik, anda melihat di sini, ini adalah pautan yang telah dikongsikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan inilah tangkap layar yang kita kongsikan kepada anda. Sudah tentu ianya satu pautan yang berbentuk phishing dan juga malware site. Jadi sila berhati-hati sekiranya anda menerima tangkap layar sebegini dan juga maklumat seperti yang kami kongsikan kepada anda. Tolong berhati-hati kerana ini melibatkan keuangan anda dan juga data-data peribadi anda. Baik, seterusnya, fikir dulu sebelum sebar. Ini sekali lagi kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan berita palsu. Ini adalah sebenarnya .my. Jadi anda boleh semak segala berita sahih, berita tidak benar dan juga pemakluman berita palsu. Semuanya sebenarnya .my portal ini menempatkan segala berita palsu di sini. Jadi saya yakin dan percaya dalam tempoh PKP ini anda akan sentiasa bersama dengan handphone anda. Jadi anda lebih mudah ataupun lebih vulnerable, terdedah kepada berita-berita palsu dan mudah percaya tak kala anda duduk di rumah ketika ini. Dan bahan berikutnya, pastikan jarak sosial anda sekiranya perlu ataupun social distancing yang kita dengar kebelakangan ini. Jadi anda perlu jarak 1 meter seperti gambar yang dikongsikan ini. Keluar dari rumah untuk urusan penting sahaja. Bukannya kata ada urusan-urusan yang tidak penting anda keluar dengan alasan anda nak
menghirup udara segar dan sebagainya. Tidak boleh ya, kerana kita ingin memutuskan rangkaian ataupun jangkitan COVID-19 ini. Dan berkaitan dengan social distancing juga, ini berlaku di pasaraya khususnya berkaitan dengan PKP ini, kerana mereka yang dikatakan membeli barangan keperluan di pasaraya dan sebagainya, kadang-kadang mereka ini membeli secara panik ataupun secara takut-takut mereka beli banyak dan sebagainya, sehingga datang 2-3 kali dan juga dapat dikesan oleh pihak pasaraya sendiri. Jadi inilah ilustrasi yang dikongsikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi anda tidak perlu bawa anak, bawa segala kerabat keluarga dan sebagainya untuk membeli belah, kerana hanya satu individu ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk membeli barangan keperluan. Baik, seterusnya, putuskan rantaian COVID-19 juga berkaitan dengan informasi yang kita maklumkan kepada anda, iaitu ubat melalui pos UMP ini. Jadi ini adalah maklumat yang kita kongsikan kepada anda. Hubungi fasiliti kesihatan di mana pesakit mendapatkan rawatan. Kedua pos Malaysia akan menghantar ubat dalam kawasan lingkungan pungutan dan serahan pos laju sahaja. Dan yang ketiga, ubat diterima di rumah pesakit atau lokasi pilihan pesakit. Ini berkaitan dengan pembelian ubat dalam talian ya. Jadi anda sila berhati-hati. Baik, dan seterusnya, sanitasi awam yang cemar ataupun disinfection yang dilakukan oleh pihak KKM, dan khususnya ia mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM. Dan ini adalah figure-figure yang perlu anda lihat. 56 kawasan di 9 negeri termasuk 113 kawasan merangkumi rumah ibadat, pasar awam, pasar raya. Jadi sekiranya kawasan anda berlaku proses enyah cemar ini, anda tidak perlu beramai-ramai keluar tengok apa yang berlaku. Hanya pihak berkuasa sahaja dibenarkan melakukan proses sanitasi ataupun nyah cemar ini. Jadi tidak perlu excited ataupun seronok tengok ramai orang dan sebagainya. Baik, itu saja perkongsian ketika ini dalam Pastikan Sahih. Kita akan kemas kini dari semasa ke semasa dan kami akan maklumkan kepada anda pada jam 2.15 petang ini di TV1. Jadi, Pastikan Sahih berehat seketika dalam Selamat Pagi Malaysia ini. Kita kembali selepas ini.